Jadi kita fahamkan dia tu Esa. Esa makna dia sendiri, tunggal sendiri, tidak berkongsi milik, tidak berkongsi kewujudan, tidak berkongsi kekuasaan, tidak berkongsi apa juga, sendiri, tunggal sendiri. Dan kita sudah juga belajar, bila kita pandang sifat dengan pandangan makrifat, kita tahu di sebaliknya yang Maha Halus sedang memerhati. Dan ini sangat jelas. Jadi sama ada itu mendatangkan kejutan atau herdikan atau pukulan yang menyentakkan kita kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan makrifat itu bagian masing-masing. Kalau impaknya sangat kuat, itu akan bawa kita kepada keadaan asal. Kita menjadi suci kembali, seperti kanak-kanak yang baru lahir, bersih, suci. Itu keadaan yang hendak dipertahankan dengan ibadah. Itu nanti lepas kita makan tengah hari, kita akan masuk bagian ibadah. Ini kita nak sambung tentang kehidupan kita. Sesudah makrifatullah, kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu dia Esa, dia tidak berkongsi milik, dia tidak kongsi kewujudan, dia Esa, tidak berkongsi apa-apa dengan sesiapa pun, dia yang tunggal. Berarti kita tidak wujud. Kita tidak wujud. Kalau kita wujud, wah, masalah besar. Sudah ada dua wujud, dia dan kita. Jadi sudah jadi aku. Dia Esa. Dia tak berkongsi apa juga dengan sesiapa juga. Walaupun kewujudan dia sendiri, dia tidak kongsi dengan sesiapa pun. Ciptaan itu adalah penzahiran diri dia yang maha halus. Seperti air dengan air batu. Air batu itu pun air. Dia tidak kongsi milik, tak kongsi apa-apa dengan sesiapa juga. Dia yang zahir, dia juga yang batin. Seperti air batu tu atau ais tu yang keras tu pun air, dalam ais itu pun air juga. Zahir batin air. Begitu juga kita. Sifat itu daripada zat itu daripada yang maha halus. Jadi itu semua terzahir daripada yang maha halus dari pandangan makrifat. Yang zahir dari zat itu wajibul wujud. Wujud yang wajib. Ciptaan yang lain mungkinul wujud. Tapi wajibul atau mungkinul, dua-dua itu ciptaan. Terzahir daripada yang maha halus. Dia yang zahir, dia yang batin. Dia yang Esa. Kita tidak wujud. Itu pasal Imam Ghazali berkata, orang yang mengenal diri dia dan mengenal Tuhannya, nescaya tahu dia tidak wujud. Ini kan. Juga maka bukan bukan kamu yang membunuh mereka Muhammad, yang membunuh adalah aku. Aku yang membunuh. Jadi di sini kita tengok juga susah. Ini tadi siapa?
Okey. Jadi bukan kamu yang membunuh Muhammad. Muhammad tak wujud. Muhammad tidak wujud. Padahal kita nampak Rasulullah yang melimpah, juga yang memanah. Tapi Allah, bukan kau yang melimpah, bukan kau yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Jadi kalau kita tengok dari pandangan makrifat, kita faham apa Allah SWT bersabda. Pasal zat dan sifat itu, zat dan ciptaan itu adalah ciptaan yang wajibul dan mungkin wujud. Itu adalah ciptaan terzahir daripada yang maha halus. Jadi yang berlakon itu adalah yang maha halus, bukan penzahirannya. Pasal itu dia kata, aku yang zahir, aku yang batin. Dia tidak wujud. Dia esa, tidak wujud. Dia kira pandangan makrifat, kita nampak yang maha halus, yang memanah, maha halus yang melimpah. Kalau kita pandang di situ. Pasal kita tengok ni, pada hakikatnya pelaku atau penggerak itu atau diam adalah Allah Subhanahu Wa Taala, wujud yang satu. Sains pun buktikan yang sama. Kita ni seperti satu bayangan. Bayangan, kita tidak wujud. Itulah penzahiran, hologram, bayangan. Kursi yang kita duduk, komputer kita, kereta, rumah, semua itu adalah bayangan. Kita adalah penzahiran, bayangan. Sains pun confirm 99.99% adalah kosong. Kita ni kosong, bayangan. Itu pasal Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, kamu masih mendapati diri kamu masih wujud, maka hapuskanlah wujud kamu itu. Kerana kalau kita ada, kita kata kita ada, kita sudah berlawan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan menghukum. Kan Allah bertanya, bagaimana kau menghukum? Menetapkan hukum adalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya, dia memberi keputusan yang paling baik dia. Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya. Itu Allah bilang. Tapi bila kita kata kita wujud aku, maka kita menghukum neraka. Haram. Tidak sah. Kita menghukum. Itu pasal Profesor Long ni, dia terkenal ni. Dia kata, kalau aku tak belajar pasal Islam, aku sudah tinggalkan. Asyik menghukum. Dia tak boleh terima. Kan? Pasal Allah juga berfirman, bagaimana kamu memikirkan? Bagaimana kamu menetapkan? Celakalah kamu. Bagaimana kamu menetapkan? Celakalah kamu. Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Bila kita wujud, kita menghukum. Itu masalah pertama. Aku berkuasa. Aku kaya. Aku mulia. Aku. Alamak. Jadi kita sudah menghukum. Aku wujud. Aku. Itu. Dan kita bertanya, bila kita wujud, kenapa aku jadi miskin? Kenapa aku buta? Kenapa aku sakit? Kenapa? Kerana kita wujud. Nabi Isa kata, kenapa itu adalah pintu neraka. Tengok ini lagu. Tengok lagu ini. Tidak aku duga cacat begini. Aku tidak minta lahir di dunia. Aku tidak duga cacat begini. Kita akan tanya. Kenapa? Bukan saja menghukum, kita menyoal Allah Subhanahu Wa Taala bila kita wujud. Aku kuat. Aku kasih nafkah. Aku yang kasih kebahagiaan.
Aku yang berusaha. Aku. Kenapa aku begini? Kenapa begitu? Kenapa? Kenapa miskin? Kenapa nasib malang? Kenapa? Karena aku juga. Kan? Ini masalahnya. Pada Allah tidak ditanya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahnya lah hak Allah. Patuhlah kepada Allah dan abdikan diri kepada Dia saja. Dan semua sudah ditetapkan. Ini saya nak kalian faham betul-betulnya. Bila kita faham, kita akan reda dan kita akan aman. Fahamkan ya, semua yang kita lakukan ini, semua sudah dituliskan. Semua sudah dituliskan. Kalian mendengar tazkirah ini sudah dituliskan. Saya yang menjalankan tazkirah ini sudah dituliskan. Semua sudah beres. Bila firman kun, sudah siap kitab kita. Ataupun pelan induk dia sudah siap. Sudah siap. Sekarang pelan induk dia sedang berjalan. Kita inilah dalam pelan induk dia. Kita inilah yang melakukan apa dalam pelan induk dia. Tidak terkeluar. Tak ada sesuatu yang kita buat terkeluar daripada dalam pelan induk dia. Apa yang kita lakukan dulu, sekarang dan akan datang dalam pelan induk dia. Sudah ditulis banyak komik, buku komik. Bergerak, kita semua sudah dilukiskan. Cakapan kita sudah dituliskan seperti buku komik sama. Semua sudah. Tidak ada kebebasan memilih. Free will tak ada. Semua sudah tetap ikut pelan induk dia. Semua sudah ditetapkan. Kita tengok. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlaku setiap sesuatu. Sudah ditetapkan. Untuk tiap-tiap berita ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahuinya. Segala telah ditentukan olehnya. Apa yang didahulukan tidak dapat dilambatkan dan apa yang dilambatkan tidak dapat dilekaskan. Dialah mencipta tiap-tiap sesuatu lalu dia menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dan ketentuan takdir yang sempurna. Jadi kita ni setiap gerak-gerik kita hidup semua dah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Kita bukan buat sesuatu yang baru. Semua dah siap. Dia firman kun, pelan induk dia dah siap. Kita hanya melakukan, menjalankan apa yang sudah tersirat dalam Lauh Mahfuz. Karena Allah tidak lupakan dalam pelan induk dia. Semua gerak giri kita, cakap kita, perbuatan semua tidak satu pun dia lupakan. Jadi kita kena ikut 100%. Tidak akan ada perubahan. Itu yang dia kata, tidak kami alpakan sesuatu dalam kitab kami. Tidak ada yang lebih kecil, pula yang lebih besar. Melainkan semua dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Tidak ada sesuatu yang gaib dan di langit dan semua dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Pasal rencana dia teguh, kita mesti ikut. Kalau kita, aku tak percaya takdir, itu pun dah tertulis, mesti cakap, aku tak percaya takdir. Itu dah tertulis. Bukan kita baru cakap, sudah tertulis dalam takdir, kita akan cakap begitu. Kamu sekali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Ketetapannya pasti berlaku. Dan Rasulullah berkata, kalau kau ingat, engkau boleh ubah takdir, kau boleh ubah, pasti kau masuk neraka. Pasti. Kau tak boleh ubah. Dan semua tu sudah ditetapkan dalam kitab. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk, pelan induk. Kitab induk atau pelan induk dia. Sudah tertulis semua yang kita sekarang lakukan, akan dulu, sekarang dan akan semua dah tertulis. Kita ikut.
Sebab perbuatan kita ni sudah mengikuti Lauh Mahfuz. Tidak terkeluar, sudah tertulis. Tidak satu pun Allah lupakan. Semua sudah ada dalam umur kitab Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz macam seperti lembaran yang Allah gulung. Seperti satu pelan induk ataupun buku yang Allah boleh gulung. Kita punya Lauh Mahfuz. Kami gulung langit sebagai gulung lembaran-lembaran kertas. Pada hari kiamat kami gulung langit dengan tangan kanan. Gulung. Jadi semua ni yang kita digulung dengan langit-langit digulung seperti lembaran. Kita satu gambaran. Seperti komik book gambaran. Apabila matahari digulung, aku lihat itu Rasulullah kata, aku lihat ahli syurga, ahli neraka tu banyak wanita. Tak macam mana Rasulullah lihat? Belum ada hisab, belum ada orang masuk syurga neraka. macam mana Rasulullah Mi'raj boleh lihat gambaran? Kita itu ibarat gambaran. Gambaran. Seperti ini, gambar. Kan, seperti ini, gambaran. Kita adalah gambaran. Dan sains juga mengatakan kita adalah gambaran dua dimensi. Dua dimensi. Kalau tiga, kita terlepas. Kalau dua, kita melekat. Ini dia tengok. Ini tiga dimensi itu yang putih bulat tu itulah yang maha halus. Jadi Lauh Mahfuz tu dalam yang maha halus. Kalau dia tiga dimensi, Lauh Mahfuz ni bebas, tak melekat. Ini tiga dimensi. Tapi saintis confirm kita dua dimensi, berarti ini dua dimensi melekat nama. Melekat. Dua dimensi. Lauh Mahfuz tu melekat kepada apa? Kepada zat. Kepada zat. Di sebaliknya adalah zat. Jadi sains berkatakan walaupun kita dua dimensi, tapi gerakan kita ni ada sesuatu yang menggerakkan kita. Dan ada sesuatu yang menggerakkan kita. Kita ni semua, koloni kita semua semuanya daripada atom, alhamdulillah. Daripada atom, dari ujung kepala ke ujung kaki kita 50 trilion atom. Bagaimana bergerak? Ada sesuatu yang menggerakkan kita. Itulah zat. Tengok ni. Di sebalik kita ada zat. Jadi dia yang menggerakkan. Jadi saintis pun confirm. Kan? Jadi kita satu gambaran yang bergerak. Digerakkan oleh zat atas arahan yang maha halus. Jadi bagi kita, dapatlah kita berkitab takdir. Kita lahir, sudah dikalungkan kitab takdir di leher kita. Dan kita akan berlakon ikut kitab ini sehingga hari kiamat. Lepas tu dikeluarkan kitab ni supaya kita baca sendiri. Itulah amal kita hari itu. Dan tengok kita akan dia dah menciptakan sesuatu, menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Dan di mana takdir ini? Ini dia. Kamu akan ikut kitab ini sehingga hari kebangkitan. Semua perbuatan kita, ingat ni, semua perbuatan kita. Itu dia kata yang baik dan jahat daripada aku, rukun iman ke-6. Aku yang mengilhamkan kefasikan, aku yang mengilhamkan ketakwaan, semua daripada dia. Semua dah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Kita kena ikut saja. Aku yang menyempitkan dan meluaskan rezeki dia. Aku yang menghidupkan, aku mati dia. Semua sudah ada dalam plan induk kita. Yang kita buat ni, semua ni mengikut plan induk dia. Bukan terkeluar. Ini mesti mau ingat. Dengan lain perkataan, kamu adalah dalam takdir qadak dan qadar Allah semata-mata. Kamu dalam lautan takdir Allah dan ombak tadi melambung-lambung kamu ke sana ke sini. Ya. Kita ni kan adalah melakonkan sedang melakonkan apa yang dalam Lauh Mahfuz atau takdir kita. Kita sedang melakonkan sekarang. Bukan kita buat, kita kena lakon. Kamu akan hidup mengikut kitab ini, kan? Tengok tadi kan? Kamu akan hidup tinggal mengikut kitab ini hingga hari kebangkitan.
kita kena lakonkan. Jahat, baik, jadi kafir, jadi Islam, jadi anak, jadi bapa, kita kena lakonkan. Ada dia minta izin dengan kita, bagi kita lain, kau nak jadi buta, kau nak jadi handsome, kau nak jadi putih, kau nak jadi hitam, kau nak jadi perempuan, kau nak jadi lelaki, dia ada tanya. Dia ada tanya kita, kau nak jadi tua, kau nak jadi nyanyuk. Tak ada. Ada tanya? Tak ada. Kita kena ikut plan induk yang tersirat. Kita hidup mengikut itu. Tak pernah malaikat tanya, engkau nak sampai umur 60? Tak pernah. Sudah tersirat. Kita ikut tersurat dalam. Jadi, masa kita kena beriman kepada takdir baiknya dan buruknya takdir. Kalau kita tidak terima akan ini, kita sedekah emas segunung Uhud, Allah tidak boleh terima. Tak mau terima. Jadi ingat lagi saya pesan ni, ingat. Apa juga perbuatan kita, itu menurut takdir kita. Bukan terkeluar, ikut takdir kita. Tidak terkeluar. Tak ada kebebasan memilih, free will. Semua. Kita bangun tidur, kita tertidur, semua mengikut. Kita tersalah jalan, apa pun begitu juga. Semua mengikut takdirnya. Tidak ada pilihan. Segala yang berlaku terjadi adalah kehendak dia. Dia punya kehendak. Kita ikut kehendak dia. Dialah yang membuat dan merancangkan segala-galanya. Semua terletak tangan Allah semata-mata. Daripada itu datangnya buruk dan baik. Dia yang menentukan segala-galanya semenjak dari awal-awal lagi. Jadi jangan fikir awak berbuat sesuatu tu awak nak buat. Tidak. Itu semua dalam takdir. Kena buat. Tak ada pilihan. Itu pasal Rasulullah berkata kalau kita ditimpa oleh sesuatu yang kita tidak senangi, cakaplah Allah sudah mentakdirkan. Apa yang dia kehendaki pasti dilaksanakan. Jangan mengandai aku buat begini takkan berlaku, aku buat begitu dah. Jangan. Semua sudah ditakdirkan. Mesti buat atau tak buat. Sebab Nabi Musa alaihissalam bila menegur Nabi Adam, kenapa engkau pergi makan buah holdi tu? Kalau engkau makan buah holdi tu, kita semua kena halau dari syurga. Anak engkau kena halau dari syurga. Apa Nabi Adam berkata, Musa, sebelum aku makan tu sudah dituliskan. Aku ikut saja, ada pilihan. Aku ikut dia dituliskan. Itu dia, benar. Itu pasal Syekh Abdul Qadir berkata, kamu tidak ada pilihan sendiri dalam perkara ini. Tak ada free will. Jadi yang jahat pun dia datang daripada Allah, yang baik pun datang daripada Allah. Itu rukun iman ke-6. Dia yang hidupkan, mematikan, meluaskan rezeki orang, menyempitkan rezeki orang. Semua dia. Ingat di Esa. Itu mesti jangan lupa. Sehingga kalau kamu berada di rumah pun, tapi kamu mesti mati di lain tempat, kamu akan pergi ke tempat itu. Tak boleh lari. Orang yang tinggal di Jerman, tak pernah pergi holiday. Sekali pergi holiday ke Thailand, kena tsunami arwah. Kenapa begitu? Thailand habis kena tsunami. Pasal sudah ditulis. Sudah ditulis kita jadi tua, TUA, tua. Sudah ditulis kita jadi begini, jadi begitu. Sudah dituliskan. Tidak dapat diubah. Kita hanya berlakon apa yang Allah sudah tuliskan di dalam Lauh Mahfuz dan takdir kita. Itu pasal di Profesor Stephen Hawking berkata, kebebasan memilih hanyalah satu hayalan. Kan? Free will is just an illusion. Kebebasan memilih hanyalah suatu hayalan. Semua sudah diatur dengan beres sekali. Jadi apa nak buat? Menyerahlah.
Nak buat apa dah tak boleh, tak ada pilihan. Mesti ikut apa dan surat, mesti ikut. Tak ada pilihan. Itu pasal Rasulullah disuruh, ya Muhammad, naklah kau pertama-tama menyerah diri. Ya. Pasal kita tahu tak ada pilihan. Kita mesti buat. Jadi kita menyerah diri. Kemudian jika mereka berdebat dengan kamu, katakanlah sungguh ini petunjuk Allah itu, petunjuk dan kita disuruh agar menyerah diri kepada Tuhan semesta alam. Kita pun disuruh menyerah diri. Nabi Ibrahim pun menyerah diri. Dan tengok ni, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi. Berserah diri. Tapi kita ikut bisikan iblis, syaitan. Kita bertanya kenapa kita tak terima. Tak ada soal terima tak terima, mesti buatnya. Tak boleh elak. Mesti buatnya. Itu pasal siapakah yang lebih baik agama daripada orang yang ikhlas menyerah diri kepada Allah dan dia pun mengerjakan kebaikan. Dan inilah Islam, menyerah diri kepada kadar dan kadarnya. Jika kamu pakai peringkat ini, pakailah Islam dan kemudian menyerah terus kepada takdir Allah. Ini dia. Dan bukan kita masuk surga kerana ibadah. Macam mana pun kamu beribadah dan dituliskan. Ibadah kamu, sangat hebat ibadah kamu. Dan dituliskan ibadah kamu sangat hebat. Pasal itu kamu jadi sangat hebat. Dia ni perompak paling jahat. Sudah dituliskan dia jadi perompak paling jahat. Semua mesti buatnya. Tak ada pilihan. Kerana yang masuk surga bukan kerana amalan atau kejahatan. Keridaan. Jadi hendaklah kita rida. Sesungguhnya sembahyangku, hidupku, matiku semua untuk Allah. Menyerah. Apa kesama orang yang mati mengikuti keridaan Allah dan sama orang yang balik kepada Allah dengan kemurkaan dia? Tidak sama. Hakikatnya kesempurnaan dan kebahagiaan itu adalah terletak dalam hubungan yang langsung dengan Allah. Jadi bila kita menyerah 100%, insya-Allah kita akan dapat damai. Seperti kita naik basikal orang. Orang punya 20 tahun kita naik basikal. Kalau kita sedar, faham betul ni basikal bukan basikal kita. Orang ni boleh minta balik bila-bila masa. Kita damai. Bila orang tu datang, cik, saya nak basikal saya balik, awak dah naik 30 tahun. Kita kasih balik, terima kasih Tuan. Tapi kalau kita tak sedar ini, kita ingat kita punya, maka kita, mana boleh? Tak boleh. Itu dia. Tidak ada penyerahan total. Mesti berserah. Semua hak Allah. Tak ada satu pun hak kita. Dengan itu, bila kita berserah dengan dia, kita terima apa juga dia suruh kita reda. Itu datang, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai. Masuklah jamaah hamba-hamba dan masuklah ke dalam syurga. Kan? Dan tengok, tidak seseorang itu masuk ke syurga dengan amalannya, tapi dengan keredaan Allah. Dia reda. Kita buat semua dia suruh. Dia tulis kita buat, tak ada pilihan. Dia reda. InsyaAllah tak ada masalah masuk syurga. Kita melawan, itu ikut syaitan. Melawan. Disuruh sujud, tak nak. Syaitan pada Adam. Melawan. Itu dia. Kan? Balasannya syurga. Kita dapat syurga di dalamnya. Allah ridah terhadap mereka dan mereka ridah kepada Allah. Dan tengoklah. Inilah mereka, Allah ridah terhadap mereka dan mereka merasa puas. Sebab bila kita tahu, ini sebenar-benar tahu kita tak ada pilihan dan kita menyerah, baru kita rasa damai. Seperti orang minta balik, putus basikal dah 30 tahun, kita kasih balik, kita ridah. Baru kita rasa puas. Kita tak bertanya, tidak apa. Amin. Itulah golongan Allah. Itulah golongan yang beruntung. Tengok Rasulullah beri contoh. Orang yang bunuh 100 orang pun Allah kasih syurga.
Hanya dia niat nak berubah, jalan jatuh meninggal, Allah masukkan di dalam surga. Ya. Tak ada problem bagi Allah. Dia reda, Allah kasih. Perempuan ni pelacur, kasih anjing nak haus, nak mati, kasih minum. Kan? Reda, dia reda. Kasih ambil air untuk ni anjing. Allah reda, ampun segala dosa dia. Bukan itu, saya tak masuk, tapi Allah juga berfirman kepada Nabi Isa AS, kau sampaikan kepada iblis dan kuncu-kuncunya, kalau mereka berkata, ya Allah, kami berdosa kepadamu, ampunkanlah dosa kami. Allah berfirman, aku akan ampunkan dosa mereka dan meletakkan mereka di posisi sebelum mereka dihalau daripada syurga. Sampai begitu. Iblis pun Allah ampunkan. Tak ada masalah. Jangan lawan dengan Allah. Menyerah. Ya Muhammad nak langkah pertama-tama menyerah diri. Dan Rasulullah kata apa? Aku dan pengikut aku menyerah diri. Menyerah. Baru damai. Dan Allah tidak buat sesuatu sia-sia. Semua dia buat berhikmah kerana dia maha bijaksana. Kalau dia buat sesuatu sia-sia dalam kita bertakdir, dia tidak boleh jadi Tuhan pasal ada yang dia tak pandai. Dia semua yang dia buat dalam takdir kita adalah terbaik. Jadi kalau kita tidak mau terimanya, Allah tidak akan menolong kita. Itu dia berfirman, Allah tidak menolong seseorang itu, melainkan seseorang itu menolong dirinya. Jadi kalau kita tak terima takdir dia, takdir Allah yang maha bijaksana kita tak terima, Allah tidak akan menolong kita. Jadi semua itu mau keredaan. Keredaan. Jadi ingat ni, mesti mula semua yang kita buat dah dituliskan, mesti buat punya. Syekh Abdul Qadir berkata, doa yang kau doa sudah tertulis dalam azali lama dulu sampai masa kau berdoa. Mesti macam kita lahir. Kita lahir tahun berapa? Contoh saya lahir kalau saya tidak silap 1993 lah. Kalau tidak silap lah. Kita dah umur kita semua boleh ingat. 1993 lah. Tapi mesti lahir kan 1993. Pasal dah ada tulisan begitu. Tidak lahir 1924, 1827. Tak. 1993 boleh. Pasal dah dituliskan begitu. Begitu juga. Itu plan induk dia berlaku begitu juga. Dan kita mesti mau faham ni. Baru kita aman. Damai, baru kita reda. Apa pun kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada dia kepada dia kita kembali. Dia punya hak. Jangan lawan hak dia. Mana yang kita punya yang kita nak lawan? Mana dia? Ini badan ni semua dia punya. Nyawa dia punya, roh dia punya, semua dia punya. Mana? Tak ada. Semua yang sini yang kita buat ni dari perkakas dia juga kita bikin. Rumah ke, kereta, semua barang-barang dia kita pakai. Idea pun dia yang kasih. Macam mana kita nak lawan? Tuan-tuan, imam kita, kau tak wujud. Kita, aku saja. Wah, kita soal lawan tauhid. Wah, aku saja bertanya kita. Aku je kita jadi ego. Jadi pemilik, jadi macam-macam lah. Bila aku wujud, berserah. Dan bila kita dah faham ni, kita berserah dan diam. Jangan banyak cakap, kita dah tahu rahsia dia. Itu Imam Ahmad Rifai berkata, kalau Allah memberi kita satu ilmu, kita faham, kita tidak akan jahil lagi. Ini dia. Bila kita tahu kita tidak wujud. Dan kita tahu semua ini ada hak dia. Dia boleh buat apa dia suka pada hak dia. Dan semua dah tertulis. Kita mesti mengikutinya. Dan apa yang dia tulis tak ada yang sia-sia kerana dia bijaksana. Yang tinggal penyerahan. Itu yang Muhammad nak langkah pertama-tama menyerah diri. Rasulullah berkata, aku dah pengikut aku menyerah diri, ya Allah. Lah kita menyerah, diamlah, diam. Orang tu minta balik basikal
Basikal aku kau pakai 30 tahun dah, kasih balik ini basikal. Kasih balik, diam. Itu hak dia. Begitu juga Allah, hak dia. Dia nak apa buat pada hak dia, diam. Diam. Jangan banyak cakap, kenapa. Itu pintu neraka. Jadi, tengok ni. Mereka tahu keselamatan terletak dalam diam dan balik pada dia. Berhalwatnya balik pada dia. Sesungguhnya berkhidmat kepada Allah itu terdiri 10, kalau 10, 9 diam. Kan? Kamu hendaklah bersopan santun, diam dan jangan banyak cakap, bersabar, berserah dengan sukarela kepada Allah. Itulah Pak Pandey berkata, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam. Tepuk tangan buat tak tahu. Itu dia. Kan? Biar si luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Sudah tertulis. You tengok ni kan. Hidup macam biasa. Kita hidup macam biasa kerana kita tahu itulah takdir. Pagi ni saya hantar anak pergi sekolah. Lepas tu saya pergi supermarket beli barang-barang makan. Lepas tu saya balik rumah saya masak. Anak balik pergi ambil barang makan. Itu semua takdir. Kita mesti buat semua tu takdir kita buat. Bukan kita buat di luar takdir. Tengok gambar ni. Tengok orang ni pegang. Aku tak percaya pada takdir. Tengok anak itik bertanya. Ayah, apa orang tu sedang buat? Tengok ayah dia cakap. Itulah yang dinamakan takdir anakku. Dan dia pegang itu pun takdir. Dia pegang itu pun takdir. Walaupun dia cakap aku tak percaya pada takdir. Itu pun takdir. Kena buat. Itu pasal Rasulullah cakap, jangan kita semua dah takdir, kita tepuk tangan, tak nak berbuat sesuatu, tak boleh. Hidup macam biasa, beramal. Jangan tak nak kerja, aku tak nak kerja lah, aku tak nak buat ni, aku nak pasrah. Jangan. Hidup macam biasa. Kalau kerja postman, pergilah tempat kerja, ambil basikal kayu lah, hantar surat. Kalau kerja kuli kerja macam biasa, hidup macam biasa. Jangan jadi macam tembok diri, tak nak buat apa-apa. Jangan, Rasulullah hidup macam biasa. Itulah takdir, takdir kita. Semua akan dipermudahkan untuk yang telah ditentukan untuknya. Jadi apa yang dimudahkan itu kita akan buat. Tiada seorang yang dapat merubah kalimat yang tak boleh ubah, mesti buatnya. Orang yang bahagia akan dapat bahagian yang bahagia. Orang yang tak bahagia akan dapat bahagian yang tidak bahagia. Mesti dapatnya. Dan kita tidak boleh mengubah. Itulah Rasulullah berkata. Kalau kata kau boleh mengubah ni, neraka bagimu. Itulah ada kesama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Bagi kita dah tahu, diamlah. Kita dah tahu ni basikal orang punya. Dia nak balik, ambil lah. Jangan bising, diam. Dan kita tahu ini semua hak dia. Mana nikmatku kau nafikan, mana nikmatku kau ragukan. Semua dia punya. Dia boleh buat apa dia suka, pada hak dia. Diam. Dan dia dah tuliskan. Apa saja mesti mengikut apa yang dia sudah tuliskan. Jadi semua perbuatan kita mengikut apa yang sudah dituliskan. Bukan belum dituliskan, sudah dituliskan, kita mengikutnya. Tidak ada pilihan. Sudah faham ni, diam aja, reda. Dengan keridaan, baru datang ketenteraman. Baru datang damai dengan Allah. Kan? Itu pasal syaitan takut bagi satu orang yang berilmu dari 1000 orang yang beribadah. Yang berilmu sudah tahu. Dan itu pasal Allah berfirman juga, hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Itu sudah faham. Jadi itulah saya syarahan untuk ini kehidupan ahli sufi. Mereka tahu semua yang mereka lakukan adalah sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebagai takdir mereka. Mereka tak ada pilihan. Mereka reda apa juga
peranan yang Allah beri pada mereka, mereka rida. Dan mereka jalankan seperti apa yang sudah tertulis. Dan insya-Allah di belakang hari Allah berfirman, tak seorang tu masuk ke syurga dengan amalannya, tapi dengan keredaan. Dan dia beri contoh, 100 orang dah bunuh 100 orang pun boleh masuk syurga. Pelacur dah berumur pun boleh masuk syurga. Keredaan dia. Dan kita mesti mereda. Fahamkan semua sudah tertulis. Fahamkan apa juga perbuatan kita mengikut tulisan ini. Semua tidak terkeluar. Dan fahamkan kita tak ada pilihan. Dan dengan itu hendaklah kita reda seperti dia berfirman kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, naklah engkau pertama-tama menyerah diri." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan pengikut aku berserah diri." Itulah Islam. Menyerah pada kadar dan kadar dia. Jadi saya berhenti di sini.